budak kita boleh dijual. Nampaknya isu budak kita masih lagi menarik perhatian penggubal Undang-Undang Pakatan Harapan. Kali ini, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Selayang, William Leong, menggesa agar kerajaan segera menghentikan budaya perlindungan politik dalam pasukan polis. Dalam kenyataannya pada 4 Mei yang turut diterbitkan Malaysia Deadline, William Leong berkata, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin wajib mengambil tindakan segera bagi mengikis atau menghapuskan budaya perlindungan dalam amalan pelantikan, kenaikan pangkat dan pemindahan para pegawai kanan polis. Beliau berpendapat budaya perlindungan politik meremehkan pengendalian dan pengawalan pasukan polis oleh Ketua Polis Negara KPN. Ia juga secara tidak langsung menjejaskan disiplin, kesatuan dan keharmonian pasukan beruniform tersebut. Artikel 140-3-A Perlembagaan Persekutuan tidak memberikan sebarang kuasa ke atas Menteri Dalam Negeri bagi urusan pelantikan mana-mana pegawai polis. Artikel tersebut hanya sekadar memperuntukkan bahawa sesiapa yang menjawat jawatan Menteri Dalam Negeri akan bertindak sebagai pengurusi Suruhanjaya Pasukan Polis SPP. Jelas William Leong yang juga seorang peguam. Menurut beliau, Artikel 140-1 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa bidang kuasa SPP ke atas para anggota polis adalah tertakluk kepada undang-undang sedia ada. Ini bermakna bidang kuasa itu adalah tertakluk kepada kuasa KPN yang bertanggungjawab dalam pengendalian dan pengawalan ke atas pasukan polis yang dinyatakan di bawah Seksyen 4-1 Akta Polis 1967 disemak 1988 Akta 344 katanya. Beliau berkata demikian susulan pendedahan oleh Tan Sri Abdul Hamid Badur berkenaan isu campur tangan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam urusan pelantikan, kenaikan pangkat dan pemindahan para pegawai polis berpangkat kanan. Hamzah Zainuddin sendiri mengaku bahawa suara di dalam rakaman audio yang membincangkan isu pelantikan tersebut adalah milik beliau. William Leong menegaskan bahawa urusan pelantikan dan kenaikan pangkat sewajarnya berlandaskan kriteria-kriteria berikut iaitu soal integriti, kelayakan atau keupayaan dan merit seseorang calon tersebut. Skil, pengalaman, kekuatan karakter dan berjiwa bebas hendaklah dijadikan sebagai faktor utama atau dominan bagi urusan tersebut. Sudah tentu ianya bukan berdasarkan faktor dari negeri manakah seseorang calon itu berasal atau dilahirkan. Siapakah rakan-rakan atau teman-teman beliau? Atau adakah beliau itu adalah budak seseorang? Ujarnya. Sebaliknya, kata William Leong, kriteria yang maha penting adalah calon tersebut seharusnya memiliki kualiti yang perlu bagi mengenepikan atau menolak apa sahaja bentuk desakan daripada para ahli politik yang meminta beliau melakukan tugas tertentu bagi pihak mereka atau meminta beliau menutup sebelah mata ke atas tindakan-tindakan tertentu. Ketaatan calon tersebut mestilah hanya kepada raja dan negara. Mengambil kira pengakuan jelas daripada menteri tersebut, langkah pertama yang harus diambil bagi menghapuskan budaya perlindungan tersebut adalah dengan memecat beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, tegas William Leong. Selanjutnya, beliau berkata pasukan polis amat perlu untuk memenangi semula dan seterusnya meningkatkan lagi keyakinan dan kepercayaan orang ramai kepada pasukan polis. Justru itu, isu pelantikan tersebut sewajarnya difokuskan ke arah mencapai objektif tersebut. Imej dan reputasi pasukan polis telah pun dicemari atau dirosakkan melalui laporan mengenai dakwaan Raja Dadah dan organisasi jenayah dikatakan telah dilindungi oleh sebahagian anggota polis berpangkat kanan. Sekiranya budaya perlindungan politik tersebut tidak dihakiskan atau dihapuskan, maka para Raja Dadah atau ketua-ketua organisasi penjenayah akan mudah terlepas dari tindakan atau cengkaman undang-undang dan kesannya orang ramai tidak akan terselamat atau dilindungi dari elemen-elemen jenayah menurut pemimpin keadilan tersebut. William Leong juga menyuarakan kebimbangannya bahawa budaya perlindungan politik dalam pasukan polis hanya akan membiakkan lagi korupsi atau rasuah dan penyalahgunaan faktor pengaruh. Sekiranya budaya politik tersebut dibiarkan berkembang subur, negara akan berakhir hingga ke tahap boleh dijual daripada ahli politik yang boleh dijual kepada para pegawai polis yang juga boleh dijual. Jika negara berakhir hingga ke tahap tersebut, imej dan reputasi pasukan polis sudah tentu akan musnah semusnah-musnahnya dan kedaulatan undang-undang negara kita yang tercinta ini pula juga turut hancur bersama-sama. Oleh itu, ini bukanlah waktunya untuk berdiam diri. Perdana Menteri mesti menyatakan pendiriannya dengan kuat dan nyaring, tegas beliau. Susulan pendedahan Abdul Hamid itu, beberapa laporan kepada Polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM juga telah dilakukan oleh pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan NGO.
Justru pemimpin Perikatan Nasional berhentilah mempertahankan Menteri Dalam Negeri yang dilanda kontroversi ini. Istilah budak kita untuk pegawai polis adalah satu penghinaan, apatah lagi apabila masing-masing memiliki tag harga tertentu. Rakyat yang tidak mahu pegawai polis terus diperlakukan sedemikian oleh ahli politik bersolidariti bersama Abdul Hamid dan menuntut satu siasatan diraja bebas RCI yang berwibawa dan telus bagi mengakhiri budaya ini. Jangan lupa, rakyat memerhati.